Lepas ni saya tahu, saya percaya ada 2-3 orang akan kontak saya. Iswadi janganlah tembak warisan. Iswadi jangan tembak warisan. Tak, saya jangan kata warisan. PKR pun saya tembak. Kita Sabah ni. 14 kerusi kita sebut dah semalam bahawa 14 kerusi akan dipertandingkan di Sabah. Kenapa kita kata 14 kerusi dipertandingkan di Sabah? Keadilan sebelum ini tahun 2018. Hari itu hanya mempertandingkan 8 kerusi parlimen, 6 kerusi DUN. Kita menang 3 parlimen, 3 ke 4 parlimen, 2 DUN. Sedangkan masa itu kerusi DUN ada 60. Kita kompromi sebab masa tu PRU seluruh Malaysia. Kita kompromi dengan warisan. Sebab kita masa tu membina rakan-rakan. Walaupun kita tahu warisan ni, Syafiq Abdal ni kawan dengan Tun Mahathir, tak apa. Sebab kita kawan Tun Mahathir, kita tahu kawan dengan Syafiq Abdal, kita kawan. #setikawan masa tu, tak apa. Bila masuk PRN yang baru ini, daripada 60 kerusi, dah dinaikkan 73, ada tambah 13. Bila dah tambah 13, takkanlah 8 juga. Parti Keadilan Rakyat dah wujud selama 20 tahun. Warisan wujud baru 2018. Daripada segi branding tu dah ada. Sabah mempunyai ahli Parti Keadilan second paling ramai di Malaysia. 170,000 lebih. Second paling ramai lepas Selangor. Takkanlah itu boleh dapat 7 kerusi je. Jadi kita dah buat perbincangan. Kita dah buat perbincangan semalam 2 hari lepas. Kita kata bahawa at least bertandinglah 14 kerusi. Kita bukan minta 41 kerusi. Kita minta 14 kerusi daripada 73. Warisan ambillah 40 kerusi. Yang lain tu di AP7, amanah 1 bagilah. Tak ada masalah. Warisan dapat 40 kerusi. Menang dia pun dia jadi Ketua Menteri Sabah. 14 kerusi je kita minta. Bukan 41 kerusi daripada 73. Daripada 73 kerusi kita minta 14. 6-nya daripada 5-nya daripada kerusi sebelum ini, 2 yang dimenang, kemudian 7 di kawasan yang kita tahu kita mempunyai kekuatan. Kita mempunyai ahli. Kita mempunyai grassroots. Kita tahu kita boleh menang. Akhirnya hari ini diumumkan, daripada 14 tu, 7 warisan nak letak calon juga. Kita bukannya minta 41 kerusi nak langgar semua, tak. Walaupun kita ada hak, kalau kita nak bercerita tentang hak, kita boleh langgar 40. Macam 2013, PRU 2013. Kita masuk 43 kerusi. Tak ada masalah. Boleh. Menang tak menang lain cerita lah. Kita tengok dalam kekuatan PRN ini. Kekuatan itu ada pada siapa? 170,000 ahli. Siapa boleh menandingi? 170,000 ahli selain daripada UMNO. Saya tak tahu lah UMNO Sabah berapa ahlinya. Siapa boleh menandingi? Saya bagi tahu peluang kemenangan. Saya bagi contoh Klias. Klias ke nama tempat tu? Dekat Beaufort. Kalau sekiranya tak berlaku pertemuan 3 penjuru, warisan boleh menang dan memerintah sekali lagi. Kenapa? Saya bagi contoh Klias. Sekarang ini, Klias nama tempat tu. Saya cek dulu. Di Beaufort Yes. Klias di Beaufort. Sebelum ini, orang nama Isnen tu, YB Isnen tu, dia bertanding bawah UMNO. Bila kerajaan tumbang, dia melompat pergi bersatu. So maksudnya tradisi itu kawasan UMNO punya. Lawan dia masa itu adalah calon warisan. So maksudnya warisan kalah. Sekarang ini, apa yang berlaku, kawasan itu secara tradisinya kawasan kubu kuat PKR. Bila PRN ini, Isnen itu dikekalkan dengan nama Perikatan Nasional menggunakan title bersatu. Apa yang berlaku adalah si UMNO tak puas hati. Bila UMNO tak puas hati, dia nak lawan. Dia guna parti siapa? Parti Cinta Sabah. Sebab dia tak boleh guna nama UMNO. Watikah tak dapat. Parti Cinta Sabah adalah milik Datuk Lajim. Kalau dia bertanding itu masalah. So adik dia. So dia bertanding menggunakan Parti Cinta Sabah. So sekarang ni UMNO punya kekuatan sudah berpecah. Disokong PCS dalam masa sama Parti Cinta Sabah. Dalam masa yang sama bersatu ni dah pecah UMNO.
So lepas itu, keadilan bertanding. Saya dengar warisan nak juga kerusi di situ. Tapi of course warisan tak bagilah. Ini antara kerusi yang warisan tak akan bertanding. Orang warisan ni pula nak bertanding juga. So dia akan guna logo bebas. So yang bebas tu kita tahu dia akan kalah lah. InsyaAllah. Isunya adalah boleh menang ke? Susah menang kalau PN guna bendera Barisan Nasional. Ini kawasan Beaufort. Saya sampai kat situ pun daripada KK drive lebih kurang dalam sejam, 2 jam lah, almost 2 hours. Bukan dalam pedalaman sangat, tapi yalah. 2 jam nak sampai. Maksudnya sekarang ni undi UMNO dah pecah, undi orang tu dah pecah. Yang bertanding PKR, logo yang dikenali adalah logo PKR. Saudara Haji Rahman. Haji Rahman akan bertanding di situ. So chances untuk menang bagi keadilan adalah lebih tinggi berbanding. Kenapa? Undi Bersatu dan UMNO sudah pecah. So itu dalam keadaan yang kita nak. Apa yang saya nak beritahu? Di seluruh Sabah sekarang ini, dalam UMNO tu pun bergaduh. Dalam UMNO bergaduh. Kenapa saya kata bergaduh? Sekarang ini Bung Mohtar lawan dengan Musa Aman. Bung Mohtar lawan dengan Musa Aman. Kenapa dia lawan dengan Musa Aman? Sebab sekarang ini nama Musa Aman tak ada dalam senarai UMNO. Kenapa? Kononnya dia kata nak bagi Musa Aman jadi TYT kalau dia menang. Kalau dia kalah. Sebenarnya, gerakan Musa Aman adalah untuk menjatuhkan Bung. Gerakan Bung untuk menjatuhkan Musa Aman. So sekarang ini suka atau tidak mereka bergaduh sesama sendiri. Dalam masa yang sama, Perikatan Nasional bergaduh dengan Barisan Nasional. Mereka demand lebih kerusi. Sebab itu kita akan tengok nanti akan ada pertembungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Pendengar? Okey. Ada lagi. Dalam Perikatan Nasional pun akan bertembung. Parti Star dengan Parti Bersatu nak bertembung juga. So, Pakatan Nasional bertembung, dalam UMNO bertembung, dalam itu bertembung, dalam Barisan Nasional, Perikatan Nasional pun bertembung. So, dalam mereka bertembung itu, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah warisan pun nak bertembung dengan Parti Keadilan. Tapi itu kawasan warisan, kita dah ambil warisan. Kau ambil 43 kerusi dah. Bagilah kita 7 tu. Bukannya kita minta 41. Itu saya sebut tentang tamak tadi tu. Kan dah keluar dah perkataan tu. Nanti orang kata aku bantai tembak orang sendiri. Tak. Nak menang ke nak kalah? Itu je soalan saya. Soalan saya nak menang ke nak kalah? Bukan nak jadi YB ni. Kalau nak menang sekarang ini, jangan berlaku pertembungan. Di antara warisan dan keadilan, jangan berlaku pertembungan. Peluang tu dah ada. So lepas ini, kalau sekiranya kalah, jangan salahkan keadilan. Sebab sentimen yang berlaku sekarang ni on the ground berbeza. Lepas ni saya tahu, saya percaya ada 2-3 orang akan kontak saya. Iswadi janganlah tembak warisan. Iswadi jangan tembak warisan. Tak, saya jangan kata warisan. PKR pun saya tembak. Saya dah kata itu. Kalau langgar, langgar. Sebab apa saya kata nak kena langgar? Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita kena faham. Sebelum ini bagi 8, 60 kerusi. Sekarang ini 73 kursi, I bagi 7 je. Kenapa? Kenapa? Dalam pengurusi MPN siap boleh setuju keluar kenyataan akhbar pula tu. Apa nak ambil tindakan disiplin dengan saya? Silakan. Saya bukan ada jawatan apa-apa pun. Macam saya kata tadi lah, if you got nothing, you got nothing to lose. Saya nak buat macam mana? Saya nak lihat perubahan yang jelas. Ada yang kata, oh kita tolak Parti Melaya. Saya kata macam ni tuan-tuan dan puan. Kalau kamu menang pun Sabah, nak bentuk kerajaan persekutuan, tak boleh Parti Sabah je. Parti Sabah tu kena bergabung dengan Parti Melaya juga. Nak jadi kerajaan persekutuan, kena gabung dengan Parti Melaya. Masa tu ada ke cerita Melaya tak Melaya? Ada keluar cerita Melaya tak Melaya? Tak ada kan? Kenapa masa tu tak keluar cerita Melaya tak Melaya? Sekarang ni keluar cerita Melaya tak Melaya. Parti Keadilan bukan Parti Melaya, dia Parti Nasional. Dia ditubuhkan 1999 dengan semua negeri. Seluruh Malaysia ada cawangan dan cabang untuk membentuk parti. The only party, bukan the only party lah. Parti Nasional, PKR, DAP, Amanah, Bersatu, itu Parti Nasional. Parti Melaya, UMNO. Sebab Sarawak tak ada. Parti tempatan, itu banyaklah. Itu korang boleh sebut sendiri. Nak bagi tahu apa tuan-tuan dan puan-puan?
Kalau betul kita nak menang Malaysia, betul nak memerintah Malaysia, tak boleh parti lokal semata-mata. Kalau hanya kata, oh aku parti lokal, aku tak nak kerja dengan orang Melaya, selama-lamanya lah negeri kau akan jadi negeri pembangkang. Memanglah kau akan jadi negeri kerajaan di negeri kerajaan, di negeri itu. Tetapi sebagai negeri pembangkang, negeri kerajaan, negeri federal, di bahagian federal, engkau takkan dapat jadi kerajaan kalau tak bergabung dengan Parti Malaya. So masa tu baru tak cerita Parti Malaya ke? Tak payah cerita Parti Malaya. Sekarang ini parti kita Parti Nasional. Okey, nak kerjasama warisan? Boleh. Dan kita pun bukan nak bercita-cita nak jadi Ketua Menteri Sabah. Kalau kita bercita-cita nak jadi Ketua Menteri Sabah, buat apa kita letak 14 calon? Patut kita letak 60 calon bertanding. Kita nak Syafiee Apdal ataupun mana-mana wakil warisan menjadi Ketua Menteri Sabah. Tak ada masalah, kita setuju. Kita tak ada masalah, tak ada isu dengan perkara tersebut. Tapi kita minta 7 kerusi je lagi ekstra. Kita bukan minta 41 kerusi, 7 kerusi.